Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Zulaika binti Zulkifli, nombor pelajar 9993. Saya daripada kelas 5A. Selamat menonton video yang telah saya sediakan. Pendidikan alam sekitar terbagi kepada dua bahagian. Pertama, jenis pencemaran. Yang kedua, hubungan manusia dengan alam sekitar. Definisi pendidikan alam sekitar menurut Wilson 1994, pengalaman hidup berhubung alam sekitar semasa kecil dalam membentuk sikap, nilai dan corak perlakuan seseorang sebagai hayat ke atas alam sekitar. Definisi alam sekitar. Alam sekitar merupakan segala benda hidup dan bukan hidup yang wujud secara semula jadi di permukaan bumi. Definisi pencemaran. Pencemaran merupakan kemasukan seperti bahan kimia hingga haba, cahaya dan tenaga di alam sekitar yang mengakibatkan kesan memusnahkan sehingga membahayakan kesihatan manusia, mengancam sumber alam dan ekosistem, serta mengganggu ameniti dan kepenggunaan alam sekitar. Terdapat 4 jenis pencemaran yang kita akan pelajari. Pertama, pencemaran udara. Kedua, pencemaran air. Ketiga, pencemaran tanah. Dan keempat, pencemaran bunyi. Pencemaran udara. Pencemaran udara merupakan satu keadaan yang melibatkan pengenalan sebarang bahan kimia, jenis zarahan atau bahan baju roti yang boleh menyebabkan kemudaratan, ketidakselesaan kepada manusia atau organisma hidup lain, serta merosakkan alam sekitar apabila ia dibebaskan ke atmosfera. Pencemaran air. Pencemaran air ialah perubahan yang berlaku kepada air dari segi kandungan atau warna serta sifat-sifat kimia yang disebabkan oleh pelbagai bahan pencemar dalam pelbagai bentuk seperti pepejah, cecah air dan gas. Pencemaran tanah. Pencemaran tanah boleh ditarikkan sebagai perubatan yang berlaku kepada sesuatu kawasan sehingga menyebabkan pertukaran warna, kesuburan dan lapisan. Ia disebabkan oleh bahan buangan dalam bentuk cecair atau pepecahan. Pencemaran bunyi. Pencemaran bunyi boleh didefinisikan sebagai bunyi bising yang ketaluan yang boleh mengekakkan telinga individu yang mendengarnya apabila bunyi melebihi 80 desibel. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Pasir Gudang, Ibrahim Omar berkata, pihaknya menerima panggilan pada jam 3.39 petang tadi sebelum 2 unit bantuan perkhidmatan kecemasan EMRS dikejarkan ke lokasi kejadian. Ia turut dibantu pasukan unit bahan berbahaya hazmat. Kejadian turut disahkan Pengarah Kesihatan Johor Dr. Salihuddin Abdul Aziz yang memaklumkan pihaknya kini berusaha memberikan rawatan sesuai kepada murid yang terjejas. Keadaan kini dilaporkan masih terkawal dan pemeriksaan awal sedang dilakukan bagi mengenal pasti punca sebenar kejadian. Dalam pada itu, 12 murid Sekolah Kebangsaan Pasir Gudang 4 yang berdekatan turut dikuarantin.
Murid tahun 1 hingga 3 juga diarah untuk pulang awal. Untuk makluman secara waktu ini kita tidak ada keperluan untuk membuka bilik gerakan. Dan untuk makluman juga pada semua bahawa kita di sini kita akan pantau kerana sekarang ini pihak bomba maklumkan keadaan udara di sini kosong. Dia punya tu maksudnya baik. So kita akan pantau beberapa hari inilah untuk memastikan ia sebenarnya apakah punca sebenarnya yang berlaku, ya. Sikap masyarakat sekitar yang tidak bertanggungjawab membuang sampah ke dalam Sungai Klang menjadikan sungai berkenaan bertukar lokasi lambakan sampah yang menjijikkan. Tinjauan Harian Metro di sekitar kawasan itu mendapati longgokan sampah termasuk plastik yang mencemarkan ekosistem air memenuhi sungai berkenaan dan dilonggok di tebing sungai. Perbuatan itu dibimbangi boleh membahayakan nyawa termasuk mengundang pelbagai penyakit. Kejadian pencemaran udara di Pasir Gudang Johor dipercayai berpunca pembuangan sisa toksik yang ditanam di dalam tanah. Profesor Kejuruteraan Kimia Jabatan Kejuruteraan Kimia Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Profesor Datuk Insiden Dr. Wan Ramli Wan Daud berkata, tindakan menanam sisa toksik di dalam tanah juga boleh mengakibatkan pencemaran udara. Katanya saliran air bawah tanah di daerah itu berkemungkinan sudah tepu dengan sisa toksik yang meruap sebelum meresap melalui tanah naik ke permukaan sehingga membentuk gas toksik. Penebusan bahan kimia di Sungai Kim Kim bukanlah satu-satunya sumber gas beracun kerana ia masih berada di sana selepas kawasan berkenaan dibersihkan. Menerusi satu kenyataan, beliau menjangkakan terdapat sisa kimia yang ditanam di dalam tanah sekitar Pasir Gudang sejak bertahun lalu. Beliau turut menegaskan kerajaan menerusi Jabatan Alam Sekitar JAS dan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP perlu mengeluarkan arahan menghentikan sementara operasi semua kilang dan loji kimia. Tambahnya, JAS dan JKKP perlu memeriksa rekod pembuangan bahan kimia di setiap kilang untuk menuntunkan dalang yang bertanggungjawab terhadap insiden terbabit. Baik ini pula di Selangor, operasi kilang hingga lewat malam didakwa mengganggu ketenteraman penduduk Pangsapuri Sri Ayu dekat Bandar Putra Klang. Malah aduan yang pernah dikemukakan kepada pengurusan Majlis Perbandaran Klang MPK dipandang sepi. Mengharapkan pencemaran bunyi itu dapat dihentikan, lebih 3,000 penduduk Pangsapuri berkenaan terus mendesak pihak berwajib mengambil tindakan. Pengerusi Perbadanan Pengurusan Pangsapuri Sri Ayu, Kamaruzzaman Masri turut mendakwa kilang berkenaan turut mengeluarkan bau busuk serta pembakaran terbuka. Saya dapati juga ada daripada beberapa pihak mengatakan ada pencemaran kimikal jugalah daripada sebab bahan-bahan buangan ni sisa-sisa ni semestinya mengandungi bahan-bahan yang kimikal, maksudnya dia akan apabila diproses kalau kilang tu tidak ada sistemnya sendiri, maka dia akan sisa-sisa tu akan menyerap ke bumi lah, maksudnya mengalir ke longkang, ke parit. Masalahnya ialah gangguan bunyi dan juga kadang-kadang ada dia orang ni ada buat pembakaran terbuka. Lepas itu gangguan bunyi ni sehingga waktu malam. Jadi sesuatu yang sangat mengganggu lah. Pertama kali habuk lah dengan bunyi bising. Habuk tu kalau dalam seminggu kita cuci, dah seminggu tu dah naik habuk. Kereta-kereta pun macam rosak lah sebab habuk karat-karat dia tu kan. Lepas tu kalau bolehnya minta kilang ni pindah ataupun hadkan waktu operasi. Sebabnya mengganggu penduduk lah sampai malam buat kerja. Diharapkan rintihan serta dakwaan penduduk ini bakal mendapat perhatian dan tindakan pihak berwajib. Hubungan manusia dengan alam sekitar. Sebagai manusia, perkara yang perlu kita lakukan kepada alam sekitar adalah